Oke ya, kita mulakan surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, qataltu telah membunuh aku, minhum daripada mereka, nafsan akan satu diri, wa akhafu maka aku takut, an bahawa yaktuluni mereka membunuh akan daku. Baik, saya semula. Nabi Musa dalam cerita ini bahawa dia berdialog dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kalam, bukan perantaraan. Ya, semasa perjalanan dia daripada negeri Kan'an ke negeri Mesir. Jadi pada masa itu dalam perjalanannya dia menampak api. Jadi dekati api, disitulah mulanya al-kisahnya. Allah berdialog dengan Nabi Musa dan membekali Nabi Musa dengan tongkat yang boleh berubah jadi ular, dan membekali juga tangannya, dia boleh bercahaya, putih bercahaya. Jadi bekalan itu sebenarnya untuk menghadapi Firaun dan golongannya. Kalau Nabi Musa tidak mempunyai sesuatu yang menggerunkan Firaun, sudah tentu Firaun akan membunuhnya. Apalagi dia dianggap sebagai bersalah membunuh seorang bangsa Kipti, yaitu bangsa Firaun. Jadi dia adalah orang yang dicari untuk dibunuh. Jadi bila Allah utus Nabi Musa untuk berdepan dengan Firaun, Nabi Musa masih rasa gerun dan takut untuk menghadapinya. Kerana apa? Kerana kesalahan dia sudah membunuh satu jiwa bangsa Kipti, yaitu orang Firaun. Jadi dia mengadulah kepada Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan. Telah berkata, ya wahai Tuhanku, sesungguhnya telah membunuh aku daripada mereka akan satu diri. Wa akhafu an yaqtuluni, maka aku takut bahawa mereka membunuh akan daku. Macam itulah Nabi Musa mengadu. Dia mengadu dengan Allah Ta'ala tanpa perantaraan masa itu. Nabi Musa terus boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Baik, sama lagi ayat yang 34. Wa ahi, dan saudaraku Harun, wa dia absahu lebih fasih, minni daripadaku, lisanan akan lisannya, fa'arsil maka fa'arsilhu maka utuslah oleh engkau akannya,
maka utuslah oleh engkau akannya ma'ya bersamaku. Ridaan sebagai pembantu. Yusaddiquni, ia membenarkan akan aku. Ini sesungguhnya aku, ahaufu aku takut, an bahwa, yukadzibuni, mereka mendustakan akan aku, bahwa mereka mendustakan akan aku. Baik ya, semak semula. Nabi Musa, dia tidak fasih dalam percakapannya kerana lidah dia dah rusak. Ya, sebab Fir'aun semasa dia kecil, Fir'aun telah memberikan api dan kaca. Jadi Nabi Musa waktu kecil, waktu kanak-kanak, dia ambil kaca daripada api. Sebab api dah tentulah panas. Ya. Jadi dia ambil lah kaca, dikulumlah macam gula-gula. Ya. Itu yang lidah dia rusak. Jadi dia tidak ada fasih. Kalau kita bahasa kita apa? Cakap pelat. Cakap pelat atau cakap sengau macam mana? Macam itulah. Kalau kita dengar cakap sengau, ya kadang kita boleh faham, kadang ada setengahnya tak faham. Jadi dia tak fasih. Jadi sebab itu Nabi Musa mengadu kepada Allah Ta'ala, ya, supaya diutuskan Harun bersama dia supaya dapat menguatkan menguatkan kata-kata dia. Kalau misalnya kata mereka tak faham, maka Nabi Harun akan menterjemahkannya. Ya. Baik, saya masuk mula. Wa akhi Harun wa absahu min lisanan, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih daripadaku akan lisannya. Ya, mana cakapnya lebih fasih daripada aku. Farsilhu, maka utuslah oleh engkau akannya ma'ya bersamaku, ridaan sebagai pembantu, yusaddiquni, ia membenarkan akan aku. Jadi adanya Nabi Harun, kalau mereka tak faham, Nabi Harun akan terangkan. Sebab Nabi Harun faham cakap Nabi Musa, walaupun kita kata sengau ke pelat ke, ya, Nabi Harun dapat membenarkannya nanti. Inni akhafu an yukadzibuni, sesungguhnya aku takut bahawa mereka mendustakan akan aku. Ya, jadi kalau tak ada pembantu, dia Nabi Musa takut orang Fir'aun dan orang-orangnya mendustakan dia. Ya, baik, sambung ayat 35. Qala, telah berkata ia, sana syuddu, bakal kami teguhkan, adudaka, lengan engkau, biahika, dengan saudara engkau, wa naj'alu, dan kami jadikan, lakuma, bagi engkau berdua, sultanan, kekuasaan,
Fala, maka tidak. Yasiluna, mereka sampai. Ilaikuma, kepada engkau berdua. Biayatina, dengan ayatina, ayat-ayat kami. Dalam braket mukjizat. Antuma, engkau berdua. Waman, dan orang yang ittaba'akuma, telah mengikuti ia akan engkau berdua. Telah mengikuti ia akan engkau berdua. Al-ghalibun, orang-orang yang menang. Baik, sama semula. Qala, telah berkata ia ni pula. Telah berfirman ni. Betul kan yang awal ni? Telah berfirman ia. Maknanya di sini ialah Allah. Ya. Allah. Telah berfirman ia. Allah berfirman kepada Musa, maknanya. Sanasuddu, bakal kami teguhkan. Adudaka, lengan engkau biahika, dengan saudara engkau. Ya. Maknanya, diizinkan oleh Allah Ta'ala permintaan Nabi Musa membawa saudaranya sebagai pembantu. Dialah yang akan menguatkan, meneguhkan. Ya. Lengan. Lengan ni maknanya macam kita katakan sebagai kekuatan. Ya. Sebagai pembantu, menguatkan kedatangan Nabi Musa. Kemudian wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami jadikan bagi engkau berdua kekuasaan. Ya, Allah akan memberikan kekuasaan yang mana mereka akan gerun melihat apa yang dibawakan oleh Musa. Fala yasiluna ilaikuma, maka tidak mereka sampai kepada engkau. Maknanya sudah tentulah mereka nak berhajat untuk melakukan sesuatu kepada Nabi Musa, mereka tidak akan kesampaian. Dengan biayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami di sini maknanya mukjizat yang dibekalkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Itu dah cukup menggerunkan Fir'aun dan orang-orangnya. Jadi ular ni sebenarnya satu binatang yang menggerunkan. Apalagi ia besar, ia garang, itu dah cukup menggerunkan. Jadi Fir'aun juga sebenarnya gerun bila melihat tongkat itu bertukar menjadi ular benar-benar. Antuma, engkau berdua, wa manittaba'akumal ghalibun, dan orang yang telah mengikuti ia akan engkau berdua orang yang menang. Mana engkau berdua dan orang yang mengikut engkau berdua, wahai Musa, itulah golongan yang akan menang. Itu janji Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Yang pada asalnya Musa memang takut nak menghadapi Fir'aun, sebab Fir'aun ni kejam. Kalau dia kata bunuh-bunuh, memang dia kejam. Baik, 3 ayat 36, falamma, maka manakala.
Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Telah datang ia kepada mereka Musa oleh Musa. Biayatina, dengan ayat-ayat kami. Bayinat, beberapa yang terang. Qalu, telah berkata mereka, ma haza, tiada ini, illa, melainkan, sihrun, sihir, muftara, yang diada-adakan. Wama, dan tiada, sami'na, telah mendengar kami, bihaza, dengan ini, fi abaina, pada bapa-bapa kami, al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Baik, semak semula. Falamma ja'ahu Musa biayatina bayyinat. Maka manakala telah datang ia kepada mereka oleh Musa dengan ayat-ayat kami beberapa yang terang. Nabi Musa datang membawa ayat-ayat. Ya, pertama ialah mukjizat yang jelas, iaitu tongkat jadi ular dan tangannya keluar putih. Ya. Apa dia kata? Qalu, telah berkata mereka, ma haza illa sihrun, tiada ini melainkan sihir muftara, yang diada-adakan. Wa ma sami'na bihaza, dan tiada telah mendengar kami dengan ini, fi abainal awwalin, pada bapa-bapa kami, orang-orang yang terdahulu. Apa yang dikatakan oleh Musa bahawa Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi, sebab Firaun ni mengaku dirinya Tuhan. Ya. Jadi, bila dibalikkan kepercayaan itu kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, mereka tak percaya. Kami tak pernah dengar pun, daripada moyang-moyang kami daripada dahulu. Jadi mereka faham, Tuhan itu adalah Firaun. Jadi tak percaya apa yang didakwahkan oleh Musa tadi. Kalau mukjizat yang ditunjukkan, dia kata itu sihir. Bila diajak kepada mengesahkan Tuhan, tak pernah kami dengar ada satu Tuhan pula. Macam itulah balasan daripada Firaun dan kaumnya dan pembesar-pembesarnya. Baik, sama lagi ayat yang ke-37. Qala, wa qala, dan telah berkata ia, Musa oleh Musa, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan orang yang, ja'a, telah datang ia, bil huda, dengan petunjuk, min indihi, daripada sisinya, waman, dan orang yang,
takunu adalah ia, lahu baginya, akibatud dar, kesudahan negeri. Innahu sesungguhnya ia, la yuflihu tidak ia beroleh kejayaan, az-zalimun oleh orang-orang yang zalim. Semak semula. Wa qala Musa, dan telah berkata oleh Musa ketika mereka dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan sebagai sihir dan juga tak pernah dengar daripada moyang kami cakap macam tu. Nabi Musa berkata, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Tuhanku lebih mengetahui dengan orang yang telah datang ia dengan petunjuk min indihi, daripada sisinya, wa man takunu lahu akibatud dar, dan orang yang ia ada baginya kesudahan negeri. Tuhan lebih tahu siapa yang akan dapat petunjuk daripada sisi Allah, dan siapa juga yang akan, dan Tuhan juga mengetahui siapa yang bakal menduduki kesudahan negeri akhirat. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya ia, iaitu Allah, tidak ia beroleh kejayaan. Sesungguhnya ia tidak ia beroleh kejayaan oleh orang zalim. Maknanya ia tu ialah orang zalim. Mana sesungguhnya ia tidak akan beroleh kejayaan untuk orang-orang yang zalim, seperti Fir'aun dan juga golongannya. Baik, ayat 38, waqala, dan telah berkata ia, Fir'aun oleh Fir'aun, ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar, ma'alimtu, tiada telah mengetahui aku, tiada telah mengetahui aku, lakum bagi kamu, min ilah daripada Tuhan, ghairi selainku, fa'aukid, maka nyalakanlah oleh engkau, li untukku, ya Haman, wahai Haman, alatin atas tanah, faj'al, maka jadikanlah oleh engkau, sorhan, akan menara, la'alli, mudah-mudahan aku, at-tali'u, aku melihat, ila, kepada, ila Musa, Tuhan Musa,
Wa inni dan bahawasanya aku la azunnuhu sungguh aku sangka akannya. Saya ulang ya, wa inni dan bahawasanya aku la azunnuhu sungguh aku sangka akannya. Minal kazibin daripada orang-orang yang berdusta. Okey, simak semula ya. Wa qala Fir'aun dan telah berkata ia oleh Fir'aun. Ya ayuhal malak, wahai pembesar-pembesar. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tiada telah mengetahui aku bagi kamu daripada Tuhan selainku. Ya, kalau kita bahasakan biasa. Wahai pembesar-pembesar, tak tahu pula. Ya, tak tahu pula aku ada Tuhan selain daripada aku. Bahasa dia macam itulah. Ya. Tak tahu pula ada Tuhan selain aku. Ya, Musa kata ada Tuhan lain selain aku. Ya. Jadi dia kata apa lagi? Fa'uqid li ya Haman. Maka nyalakanlah oleh engkau bagiku wahai Haman. Haman ni Perdana Menterinya. Ya. Alatin atas tanah. Ya, faj'al li sarha. Maka jadikanlah oleh engkau bagiku akan menara. Maknanya dia perintahkan supaya Haman ya bakar batu bata. Bahasa kita bakar batu bata nak buat menara. Ya. Apa tujuannya? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya, mudah-mudahan aku ya melihat kepada Tuhan Musa. Ya. Aku nak naik, aku nak tengok Tuhan Musa. Ya, sebab Musa ya mengatakan Tuhan itu di atas. Ya. Kalau sekarang ni bahasa sekarang guna Tuhan di atas, marah. Ya. Marah. Ya. Ada golongan-golongan tidak senang. Ya, zaman Nabi Musa dulu sendiri pun mengatakan ya, Tuhannya di atas. Ya. Tuhanku di atas. Sebab itu ya Fir'aun suruh Haman buat menara. Ya, sebab dia nak tengok Tuhan Musa. Ada penceramah baru ni saya dengar. Ya. Mana lebih tinggi bangunan sekarang dengan ya bangunan zaman Nabi Musa. Dulu dia buat menara ya, tingginya 100 kilometer. Ya. Manalah dia dapat ya tafsir sampai 100 kilometer buat menara. Sedangkan menara ni cakap ni hanya cakap bahasa apa? Mengejek ya, bahasa mengejek. Nak kata bahasa apa? Yang menyindir macam tu. Ya. Bahasa apa tu? Cuba buka mic. Ya. Hanya perli. Susah pula sebut. Bahasa perli. Sebenarnya ya, Fir'aun ni hanya perli saja. Ya, sebenarnya bangunan tu tak dibuat pun. Ya. Tapi ada pula penceramah sekarang kata, mana lebih tinggi bangunan? Ya. Sekarang dengan bangunan ya zaman ya Nabi Musa dulu. Ya, zaman Nabi Musa dulu dah terbangun menara setinggi 100 kilometer. Ya. Ini mana dia dapat ya sebenarnya itu dah rekaan saja. Ya, hakikatnya ini perli. Bahasa ni perli, dia nak perli Musa. Ya. Itu dia kata suruh Haman buatkan menara, saya nak tengok Tuhan Musa, kata dia ke atas. Ini bukan dibuat pun. Ya, itu hanya bahasa perli. Kata Fir'aun lagi, wa inilah azunnuhu minal kazibin. Dan bahawasanya aku sangka dia daripada orang-orang yang berdusta. Aku sangka atau aku kira Musa ni bohong ya. Macam itulah hujungnya.
Ya, tak payah nak layan. Musa ni bohong ya. Jadi Firaun tetap berpegang dialah Tuhan, tak ada selain dia. Ya. Baik sampai situ kan? Ya. Buka mic nak cakap. Mic buka. Sampai situ ya. Kemudian kita ya. Oh, satu lagi. 39 ya. Okey. Satu lagi. Wastakbaro dan telah sombong ia. Dan telah sombong ia. Huwa dia, wa junuduhu dan tentera-tenteranya. Fil ardi di bumi. Bi ghairi haq dengan tanpa kebenaran. Wa zannu dan telah menyangka mereka annahum bahawasanya mereka ilaina kepada kami la yurja'un tidak mereka dikembalikan. Baik, saya semula ya. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bi ghairil haq. Dan telah sombong ia. Firaun ni. Ia dan tentera-tenteranya. Dia dan tentera-tenteranya. Fil ardi di bumi bi ghairi haq dengan tanpa kebenaran. Maknanya tidak ada bukti kebenarannya. Yang mengaku dirinya Tuhan. Dia sudah sombong di bumi. Wazannu annahum ilaina la yurja'un. Dan telah menyangka mereka bahawasanya mereka kepada kami tidak mereka dikembalikan. Mereka menyangka bahawa mereka tidak kembali kepada Tuhan. Dia ingat dah mati habis macam tu. Ya, akhirnya kembali juga kepada Tuhan. Allah benamkan dalam laut bersama tentera-tenteranya. Ya, di situ jawablah. Ya, di depan Tuhan. Yang dia sendiri mengaku dirinya Tuhan. Alangkah besarnya dia punya tanggungjawab di sisi Allah Ta'ala nanti. Bayangkanlah, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengingkari Rasulullah. Okey kita sampai situ. Akan datang boleh sambung sampai ayat 47. Minal mu'minin 47. Minal mu'minin. Okey, kita sambung pelajaran Sorof hari itu apa latihan yang saya bagi? Bab apa? Humasi. Humasi ni bab 5. Apa latihan yang dibagi bab humasi ni? Tajam mala lagi. Tajahala lagi. Iktabara lagi. Inkosama lagi. Izraqa. Okey, kita buat nombor 1 dulu. Tajam mala. Okey, tajam mala mudhari'nya ini bukan tajam mala Saya beri makna menerima tanggungan. Kalau menerima tanggungan taham mala. Saya silap. Saya yang silap. Yang hantar tu silap.
Ya, bukan tajamala. Tajamala ni dia dah mana jamil, cantik. Ya. Hmm. Tahammala. Yang betul tahammala. Tahammala. Buang titik saja tu. Titik saja. Okey, cuba buat. Tahammala mudhari'nya. Ya, tahammalu. Masdar dia. Tahammulan. Betul. Amar. Tahammal. Tahammal. Nahi. Nahi. La tatahammal. Isim fa'il. Mutahammilun. Milun dulu. Mutahammilun. Isim maf'ul. Mutahammalun. Satu mi, satu ma. Okey. Betul. Yang kedua, latihan dia tajahala. Tajahala. Mudhari'nya apa? Ya tajahalu. Masdarnya tajahulan. Ya, tajahulan. Isim fi'il amar? Tajahal. Nahi? La tatajahal. Isim fa'il? Jahil. Mutajahilun. Isim maf'ul? Mutajahalun. Okey. Nombor tiga iaitu apa tadi? I'tabara. I'tabara mudhari'nya ya'tabiru. Masdarnya i'tibaron. Amar i'tabir. Nahi la ta'tabir. Isim fa'il mu'tabirun. Isim maf'ul mu'tabarun. Okey, nombor 4 inqasama mudhari'nya yanqasimu. Masdar dia inqisaman. Amar inqasim. Nahi la tanqasim. Isim fa'il munqasimun. Isim maf'ul munqasamun. Okey, nombor 5 ya izraqa. Mudhari'nya yazraqu. Amar masdar izriqaqan. Amar izraqa. Nahi la tazraqa. Isim fa'il muzraqun. Isim maf'ul muzraqun sama. Okey. Nombor 5 ya madi dengan amar sama. Madi dengan amar sama, jangan salah faham ya. Madi dengan amar sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Ya, itu untuk nombor 5.
Baik, ya sekali lagi kita nak fahamkan ya tahammala. Tahammala ini adalah fi'il madi. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, matikan huruf akhir. Tahammal. Sebut tahammal. Sebut. Jadilah fi'il amar. Nak buat ringkas ya, nak buat ringkas fahamkan dia. Ya, kalau fi'il madi tahammala, kalau nak jadikan fi'il amar, matikan lam tu, tahammal. Jadilah fi'il amar. Ya. Cuba buat yang kedua. Tajahala jadi apa? Matikan ujung. Tajahal. Tajahal. Jadilah fi'il amar. Ini nak buat ringkas. Kalau kita nak ringkas kenal fi'il amar, ya. Ulang balik. Yang nombor 1. Tahammala jadi tahammal. Tajahala tajahal. Matikan ujungnya hal, tajahal. Kalau i'tabara dia tak boleh i'tabar. I'tabara kerana baris bawah awalnya, jadi dia kena i'tabir. Tengok yang atas 1 dan 2. 1 dan 2 awalnya baris atas. Tahammala tajahala. Nombor 3 bunyi bawah. I'tabara. Jadi fi'il amarnya juga kena bunyikan bawah akhir. I'tabara, i'tabir. Macam tu. Ya. Cuba nombor 4. Nombor 4 pun sama. Kalau inqasama, inqasim ke bawah sebab bunyi bawah. Inqasim. Ya. Kalau nombor 5, izraqa sama. Nombor 5 lain. Nombor 5 madi dengan amar sama. Ya. Izraqa juga. Ya. Ya. Izraqa sama izraqa. Ya. Baik, ya. Ini kita nak buat fi'il amar secara ringkas daripada fi'il madi. Kalau fi'il mudhari', kalau fi'il nahi pula, kita kena tengok fi'il mudhari'nya. Kalau nak buat fi'il nahi, cuba tengok mudhari' tahammala. Apa mudhari'nya tahammala? Mudhari'nya apa? Tak, yang dicatat tu. Tahammala mudhari'nya apa? Ya tahammalu. Jadi ya tahammalu, kita tukar ya tu jadi ta. Jadi ta. Jadi ya tahammalu. Ya tu tukar jadi ta. Kemudian letak lam alif. Letak lam alif awal. La tatahammal. Sebut. Jadi fi'il nahinya ikut mudhari'. Sebab itu kalau nak tahu betul tak betul fi'il amarnya, tengok mudhari'nya. Jadi sekarang ya tahammalu, ya tu tukar jadi ta. Sebab ta tu makna engkau, ya. Kemudian letak lam alif. La tatahammal. Okey, kalau yang nombor 2, tajahala mudhari'nya apa? Tajahala. Mudhari', sebut mudhari' dulu. Ya tajahalu. Ya tajahalu. Kalau ya tukar jadi ta. Jadi ta, kemudian letak lam alif. Apa bunyinya? La tatajahal. La tatajahal. Jadilah fi'il amar. Ya? Fi'il apa? Fi'il nahi. Sorry. Fi'il nahi. Okey, kalau i'tabara mudhari'nya apa? Ya tabiru. Apa? Ya tabiru. I'tabara mudhari'nya apa? Ya tabiru. Jadi kalau nak buat fi'il nahi, ya tukar jadi ta. Ya tabiru jadi la tak tabir. La tak tabir. Jadi ujung matilah. La tak tabir. Ya.
Tengok mudhari boleh buat fi'il nahi. Ya. Baik, in qasama fi'il nahinya apa? Fi'il nahi pula. In qasama fi'il mudhari'nya apa? Mudhari'. Yan qasimu. Yan qasimu. Okey, yan qasimu kita nak jadikan fi'il nahi ya tu kata. La tan qasim. Matikan. Fi'il amar, fi'il nahi kena mati ujung ya. La tan qasim. Okey. Kalau izraqa mudhari'nya yazraqu. Tapi nombor 5 tak? Nombor 5 dia tidak ada kena mengena dengan nombor 1 2 3 4 ya. Nombor 5 fi'il madhi sama dengan fi'il amar. Nombor 5. Ya. Kalau nahi ikut mudhari'. Kalau mudhari' yazraqu, izraqa, yazraqu amarnya la tazraqqa. La tazraqqa. Ya. Nombor 5 tu ada lain sikit. Tak mati. Untuk nombor 5 sebab ada sabdu, dia punya kaedah dia tak ada mati. Sebab di akhir ada sabdu. Yang atas-atas semua tak ada sabdu. Ya. Dia punya akhir ayat, akhir huruf, ya. Tak ada sabdu. Yang akhir nombor 5, ni ada sabdu. Jadi kaedahnya macam tu. Okey, ya. Okey, untuk saya minta satu makna, lain tu semua kiaskan samalah. Contohnya izraqa maknanya telah bertambah biru ia kalau madhi ya. Kalau madhi telah bertambah biru ia. Kalau mudhari apa maknanya? Ia bertambah biru. Kalau masdar? Bertambah kebiruan. Ya, bertambah kebiruan. Kalau amar? Amar? Tak lengkap. Bertambah birulah oleh engkau. Mesti ada lah oleh engkau untuk amar. Lah oleh engkau. Bertambah birulah oleh engkau. Kalau nahi? Tak lengkap. Jangan engkau. Itu mustahak untuk fi'il nahi. Jangan engkau. Jangan engkau bertambah biru. Ya. Kalau isim fa'il? Yang. Tambah yang. Yang bertambah biru. Kalau nahi yang yang ditambah biru. Buatlah boleh juga ya. Asal ada yang di itu. Kalau kaedah jangan lupa ya untuk meletak makna semua sama. Kalau madhi ada telah ada ia. Kalau mudhari ia. Kalau masdar ikut kesesuaianlah masdar ya, nama terbitan. Kalau amar apa penambahannya? Ujung dia lah oleh engkau. La oleh engkau. Itu mustahak tu. Kalau nahi, penambahan dia apa? Janganlah engkau. Janganlah engkau. Kalau isim fa'il, penambahan dia apa? Yang. Kalau isim maf'ul, penambahannya apa? Yang di. Itu penting tu. Makna sama. Tinggal lagi kita tambah-tambah tu ya. Kita tambah tu ya. Kalau madhi ada telah, ada ia, ya. Mudhari ada ia. Masdar ikut sesuailah. Kalau amar lah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau. Kalau isim fa'il yang, kalau isim maf'ul yang di.
Okey ya, untuk sulasi ni kita ada kerja satu lagi, kerja rumah satu lagi. Ya. InsyaAllah akan dibagi nantilah ya. Kerja rumah selanjutnya untuk hukumasi yang terakhirlah kiranya untuk hukumasi ya. Okey, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah mudah-mudahan ya kita dapat keberkatan daripada kuliah ini insyaAllah. Sadaqallahul azim.